Puasa itu adalah menahan diri difardukan ke atas kamu yang memberikan kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berjumpa lagi dengan Ramadan pada kali ini. Marhaban ya Ramadan. Kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan juga limpah kurnianya dapat kita bertemu sekali lagi dengan Ramadan pada tahun ini. Pada kali ini, slot Nur Ramadan at Infra tahun 2021 akan membincangkan topik ibadah puasa antara ibadah adat atau ibadah syariat. Sidang penonton yang dihormati sekalian, kita sangat teruja kerana masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu Ramadan kali ini dengan harapan mudah-mudahan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala wabak pandemik COVID-19 ini segera diangkat daripada muka bumi ini. Sedang penonton yang kasih sekalian, puasa merupakan ibadah syariat. Ianya bukanlah ibadah adat. Justru itu kita perlu faham bahawa ibadah puasa ini mempunyai rukun-rukun dan juga syarat-syarat yang perlu kita penuhi. Justru itu sebagai umat Islam, bersama-samalah kita fahami bahawa puasa ini perlu memenuhi rukun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana puasa merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijrah yang diturunkan wahyu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indahnya Ramadan dengan bersedianya kita menyambut ketibaan Ramadan, kerana Ramadan adalah anugerah Allah buat kita. Maka bersama-samalah kita bersungguh-sungguh melalui Ramadan kali ini dengan penuh istiqamah meningkatkan amalan kita, terus melipat kali gandakan usaha kita, mohon doa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah Ramadan yang terbaik buat kita, menambahkan amalan, menghimpunkan pahala untuk mendapat darjat takwa di hujung nanti. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tahun ini kita masih lagi bertemu dengan Ramadan yang sama tahun kehadirannya sangat-sangat dinantikan dan ditunggu. Sebagai umat Islam, kita meyakini bahawa Ramadan merupakan antara bulan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjadikan diri kita sebagai umat Islam yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu untuk melaksanakan ibadah puasa seperti mana telah difardukan kepada umat yang terdahulu. Mudah-mudahan kamu beroleh ketakwaan. Daripada ayat Quran ini, tuan-tuan sekalian, dapatlah difahami bahawa kefarduan pelaksanaan ibadah puasa itu adalah satu kefarduan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai banyak hikmah dan tujuannya yang memberikan banyak kebaikan pada umat ini. Di antara beza puasa umat terdahulu dengan umat mutakhir ini, kerana umat terdahulu mereka mempunyai umur yang sangat panjang berbanding dengan kita. Justru itu kehadiran Ramadan yang dikenali sebagai panas, kerana Ramadan itu kebiasaannya di tanah Arab dalam keadaan cuaca yang teramat panas. Seperti Al-Alamah Syekh Asy-Sya'rawi menyatakan bahawa Ramadan juga memberikan maksud pancaran matahari ke atas batu-batu kerikil yang memberikan kehangatan dan kepanasan. Ini bermaksud, tuan-tuan sekalian, di antara kekuatan Ramadan hadirnya dianugerahkan kepada umat ini bertujuan pensyariatan puasa sepanjang Ramadan itu memberikan kekuatan kepada kita meyakini bahawa pensyariatan ini, kefarduan ini mempunyai hikmah dan juga kekuatan yang terbaik.
Topik kali ini kita akan membicarakan ibadah puasa antara ibadah adat ataupun syariat. Justru itu kita fahami bahawa puasa merupakan ibadah yang difardukan kepada umat Muhammad ini, yang disyariatkan pada tahun kedua Hijrah ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berada di bumi Madinah. Berbeza dengan ibadah solat, puasa terus termaktub dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Quran ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, yang mana dalam bulan Ramadan ini diturunkan wahyu iaitu Al-Quran, memberikan sebagai panduan, pedoman dan juga syariat kepada umat Muhammad. Justru itu kita yakini bahawa Ramadan hadir kali ini memberikan rahmat yang cukup banyak kepada kita, memberikan kemanfaatan kepada diri kita. Di antara kelebihan-kelebihan ibadah Ramadan ini, kalau kita perhatikan secara mendalam, ia memberikan kesihatan kepada tubuh kita. Sebab itulah kita fahami bahawa puasa ini bukanlah syariat yang menyalahi adat, tetapi gabungan di antara adat dan syariat itu perlu diseiringkan, diselaraskan dan disepadukan, kerana adat kehidupan harian kita sudah pasti berubah dengan kehadiran kefarduan Ramadan ini. Kalau setiap hari kita boleh makan dan minum tanpa halangan, kita boleh makan dan minum sesuka hati sepanjang 24 jam, namun bila hadirnya Ramadan, kefarduan ibadah puasa ini menghalang hasrat kita untuk makan di siang hari. Itulah bertepatan dengan maksud puasa. Puasa itu apa? Puasa itu adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar shadiq sehingga terbenam matahari. Inilah ta'rifan puasa yang disepakati oleh para ulama setiap mazhab, menyatakan bahawa dua rukun puasa yang perlu kita jaga. Pertama, niat berpuasa kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa kita sepanjang hari, bermula daripada terbit fajar shadiq sehingga terbenam matahari. Tuan-tuan sidang penonton yang dikasihi sekalian, ketahuilah bahawa ibadah puasa yang kita jalani ini mempunyai syarat-syarat yang tertentu, mempunyai rukun-rukun yang perlu kita patuhi. Untuk mengelakkan puasa kita hanya sekadar adat, kita lihat orang lain berpuasa, kita rasa malu, kita rasa segan, maka kita pun turut berpuasa. Padahal di belakang manusia, kita melanggar semua rukun dan syarat-syarat berpuasa tersebut. Maka kita yakin bahawa ibadah yang kita lakukan ini mempunyai manfaat dia. Antara hikmah-hikmah pensyariatan puasa ini, yang pertama apa tuan-tuan sekalian? Yang pertama, memberikan kesihatan kepada tubuh kita. Orang yang berpuasa sepanjang Ramadan ini akan melalui proses perubahan pada sistem penghadapannya. Kerana apabila perut kita berehat sepanjang siang hari, maka ada waktu untuk sistem penghadapan kita menjalankan kerjanya dengan baik, memberikan tubuh kesihatan kecernaan yang baik, memberikan tubuh kita sihat dan seterusnya, menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Pembuangan toksik ini berlaku. Tujuannya kesihatan ini diperlukan, maka Allah Subhanahu wa taala memahami keperluan tubuh kita. Sebab itulah disyariatkan ibadah puasa. Apakah hikmah yang kedua? Hikmah yang kedua, dengan berpuasa ini kita mampu untuk mendidik hati kita. Hati kita tuan-tuan, jika kita dalam keadaan kenyang sepanjang masa, sudah pasti lambat laun akan mengeraskan hati kita untuk menerima kebenaran. Inilah kehebatan bulan Ramadan yang memberikan pada kita kekuatan untuk mendidik hati kita. Daripada hati yang keras, dengan kehadiran berpuasa, dengan kehadiran Ramadan ini, kita mampu untuk mendidik hati kita, mampu untuk menundukkan nafsu kita daripada kita terlibat dengan perkara yang menyalahi syariat, maka kita patuh dan taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara hikmah berpuasa yang besar pada kita. Bukan semata-mata kita berpuasa kerana adat, tetapi syariat ini memenuhi dan mencukupi adat kehidupan kita. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, yakinilah bahawa hikmah seterusnya, kenapakah kita perlu berpuasa? Tujuannya untuk kita merasai kesukaran, kesusahan golongan-golongan yang tidak mempunyai makanan yang cukup. Umpamanya saudara-saudara kita yang berada di Syria, di Palestin dan di negara-negara yang dalam musim kemarau, mereka tidak mencukupi makanan. Bahkan mereka makan benda-benda yang tidak masuk akal kita. Umpamanya mereka untuk kelangsungan hidup mereka, mereka terus makan kayu-kayu, daun-daun dan sebagainya yang ada yang mereka capai untuk mengalas perut mereka daripada kelaparan.
Itulah di antara hikmah terbesar juga Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tujuan puasa ini memberikan gambaran kepada kita supaya ibadah yang kita lakukan ini bertepatan dengan syariat. Bukan sekadar kita melakukan ibadah ini seperti adat orang lain berpuasa, kita pun berpuasa, tetapi kita kena yakin dan tahu bahawa hikmah yang saya simpulkan ini, yang saya kongsikan ini, memberi gambaran bahawa pensyariatan ibadah Ramadan ini, ibadah puasa ini adalah keutamaan untuk kebaikannya kembali kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'at Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Muttafaqun alaih. Apabila datangnya Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rahmat Dia membuka seluas-luasnya pintu syurga, menutup serapat-rapatnya pintu neraka, dan dengan izin Allah juga telah membelenggu atau merantai seluruh para syaitan. Inilah antara anugerah terbesar kepada kita sebagai seorang Muslim, meyakini bahawa ibadah puasa ini dengan hadirnya Ramadan, di malam pertama Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayangnya membuka seluas-luasnya pintu syurga kita. Dengan maksud dia, para ulama merumuskan bahawa memberi galakan kepada kita berlumba-lumbalah ke arah kebaikan dan ketakwaan. Sebab itulah ganjaran pintu syurga ini dibuka seluas-luasnya. Tujuannya supaya datangnya Ramadan ini kita hadir, kita dengan penuh semangat meraihkan ketibaan Ramadan dengan bersedia melakukan ibadah puasa dan juga amalan-amalan yang digalakkan dalam agama kita. Apakah maksud ditutup pula pintu neraka? Maka seruan para malaikat kepada kita, wahai umat manusia, berhentilah melakukan kemaksiatan di bulan yang mulia ini. Kerana Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya membuka pintu syurga seluas-luasnya dan tutup pintu neraka ini. Tujuannya supaya kita berhenti daripada maksiat. Sepanjang 11 bulan yang lalu, kita banyak melakukan kederhakaan, banyak melakukan kesilapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan inilah peluang kita untuk menaikkan darjat kita dengan mohon keampunan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa juga manfaatnya, apa juga faedahnya, syaitan itu dia belenggu. Kerana syaitanlah musuh yang nyata kepada kita. Kerana itu kita kena faham bahawa ketiadaan syaitan ini tujuannya memberikan kekuatan kepada kita ini untuk terus berusaha patuh dan taat akan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga taat untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyalahi syariat kita. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, ketahuilah bahawa sepanjang Ramadan ini apakah amalan-amalan yang selayaknya kita lakukan. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, apakah amalan yang digalakkan sepanjang Ramadan ini? Saban tahun kita melalui ibadah puasa Ramadan selama sebulan ini memberikan peluang dan ruang kepada kita. Walaupun puasa itu merupakan ibadah utama kita sepanjang Ramadan ini, namun jangan lupa perkara-perkara fardu yang lain, umpamanya solat fardu yang kita lakukan sepanjang hari perlulah kita perbaiki sepanjang Ramadan ini. Kalau di luar Ramadan kita bersolat di hujung waktu, maka di dalam Ramadan ini awalkanlah solat, kerana ganjarannya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Solat fardu yang dilakukan sendirian hanya diganjarkan sebanyak satu ganjaran, tetapi Ramadan ini kejarlah peluang untuk melakukan ibadah solat fardu kita secara berjamaah, kerana gandaannya berlipat kali ganda lagi seperti bulan-bulan yang lain. Apakah amalan lain yang perlu kita kejar juga? Antara amalan lain yang perlu kita kejar adalah membaca Al-Quran. Kerana membaca Al-Quran itu, Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan setiap huruf itu 10 kebaikan. Apatah lagi seperti mana yang Rasulullah sendiri sampaikan kepada kita bahawa kelebihan beribadah sepanjang Ramadan ini ganjarannya di antara 10 sehingga 700 kali gandaan. Kita bayangkan kalau kita mampu untuk mengkhatamkan bacaan Al-Quran kita sepanjang Ramadan ini, berapa ribukah gandaan pahala yang boleh kita kutip sepanjang Ramadan ini. Kerana Rasulullah SAW telah bersabda bahawa Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih atau kama qala. Bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran akan datang kepada kita di hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat kepada ahli-ahlinya. Inilah di antara kelebihan membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kita bertadarus bersama sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita, bukan sekadar untuk mengkhatamkan, tapi kita bersungguh-sungguh bergigih membaca dengan tartil
tujuannya untuk kita di samping kita membaca, kita boleh juga bertadabbur isi kandungannya. Inilah kelebihan yang boleh kita lakukan dalam Ramadan. Apakah amalan-amalan lain yang digalakkan sepanjang Ramadan ini? Amalan seterusnya, amalan tiada di bulan lain, iaitu solat sunat tarawih. Solat sunat ini yang dianjurkan dan sangat istimewa untuk kita laksanakan selepas waktu Isyak sehingga sebelum subuh. Janganlah kita berbalah kerana berapa bilangan rakaat kita lakukan, tapi kejarlah fadilat ini, kerana hanya bulan Ramadan sajalah kita boleh lakukan solat sunat tarawih, sama ada berjamaah di masjid atau surau, ataupun dalam musim wabak Covid ini, jika kita berhidupkan rumah kita dengan solat sunat tarawih secara berjamaah. Inilah di antara amalan-amalan yang digalakkan kepada kita. Apakah amalan-amalan lain yang digalakkan kepada kita sepanjang Ramadan ini juga? Amalan seterusnya adalah amalan derma. Kita menyampaikan sumbangan, iaitu kita berderma. Bila kita berderma, tuan-tuan sekalian, Nabi apabila datang Ramadan, pemurahnya Nabi berbanding bulan-bulan yang lain sangat tinggi di dalam bulan Ramadan. Kerana setiap apa yang Nabi perolehi dalam bulan Ramadan, Nabi akan sampaikan derma kepada sahabat sampai memerlukan. Begitu jugalah dengan kita sebagai umat Muhammad ini, ambil iktibar dan sunnah Nabi dengan bersedekah sebanyak mungkin sepanjang Ramadan ini. Bahkan orang yang bersedekah dengan juadah berbuka puasa bagi mereka yang berpuasa, pahala orang yang berpuasa tersebut akan kita perolehi hasil derma kita tadi. Inilah kelebihan-kelebihan Ramadan yang Allah datangkan kepada kita dengan 1000 rahmat, 1000 keberkatan, 1000 kebaikan. Kejarlah ia supaya ianya mendapat manfaat di hujung Ramadan nanti untuk mencapai darjat takwa. Apakah amalan lain yang digalakkan sepanjang Ramadan ini? Amalan lain, banyakkan berdoa. Kita dalam musim Covid ini, berdoalah senjata kita untuk mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh tawajuh, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon agar wabak Covid ini kita dilindungi daripada mudaratnya, kita dijauhkan daripada wabak ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan inayahnya mengangkat segeralah wabak ini dari muka bumi ini. Kerana wabak pandemik yang kita hadapi ini sangat menyukarkan hidup kita, memberikan kesukaran dan kemudaratan dalam urusan harian kita. Inilah di antara kesukaran yang perlu kita pohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memohon doa pada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan ini. Kelebihan keberkatan Ramadan, mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan ini memberikan manfaat pada diri kita, bahkan menjadi amal jariah kita, manfaat di dunia dan di akhirat. Apakah amalan lain yang boleh kita lakukan, tuan-tuan? Yang paling utama, sebagai pekerja, niatkan pekerjaan harian kita sebagai ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah yang kita lakukan ini, tugas yang kita jalankan ini, tujuannya untuk kita memperoleh rezeki yang barakah. Keberkatan rezeki kita bergantung kepada penyampaian khidmat bakti kita dan pekerjaan kita. Kerja yang kita lakukan ini dalam bulan Ramadan, bersungguh-sungguhlah, kerana pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala lipat gandakan berbanding bulan-bulan yang lain. Keberkatan yang kita pohonkan, mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi memberikan rezeki yang terbaik buat kita. Justru itu apa yang kita fahami, bahawa pastikan solat fardu kita jaga berjamaahlah. Tambahlah dengan solat sunat nawafil, iaitu solat qabliyah dan juga solat ba'diyah. Kerana kelebihan darjat solat fardu ini dan juga solat sunat ini berbeza antara satu sama lain. Kerana ganjaran yang besar ini kita kejar sebaik mungkin. Akhirnya nanti ibadah-ibadah ini yang kita lakukan memberikan balik manfaat kepada kita. Sedang penonton sekalian, peluang dan ruang yang ada kali ini, kerana ada orang menunggukan Ramadan tetapi tidak sempat berjumpa Ramadan, mereka telah dijemput kembali menghadap Allah yang Maha Esa. Peluang kita dalam musim Covid dan pandemik ini, kita masih lagi berpeluang untuk berhadapan, untuk berjumpa dengan Ramadan. Bersyukurlah sebanyak mungkin, lipat kali gandakan amalan kita, perbanyakkan doa untuk diri kita, keluarga kita dan seluruh sahabat handai kita, termasuk umat Islam seluruh dunia. Dan juga kita berdoalah mudah-mudahan setiap perkara, setiap wabak dan juga setiap musibah yang ditimpa di atas muka bumi ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah juga, dan Allah lah yang akan menghapuskan dan mengangkat wabak tersebut. Bergantunglah pada Allah. Itulah di antara kunci kejayaan kita sebagai umat Islam menjalani keberkatan Ramadan kali ini. Para penonton yang dihormati sekalian, dapatlah dirumuskan bahawa
ibadah puasa yang kita jalani sepanjang Ramadan ini merupakan ibadah syariat, bukanlah adat. Membezakan di antara ibadah syariat dengan adat, kita perlu fahami bahawa rukun yang perlu dipenuhi, juga syarat-syarat sah puasa yang perlu kita fahami. Justru itu, kehadiran Ramadan kali ini, walaupun kita masih lagi dalam wabak COVID-19, ambillah peluang, ambillah kesempatan, perbanyakkan amalan kita. Kerana Ramadan datang hanya setahun sekali. Ramadan yang datang dengan penuh kerahmatan ini, ambillah peluang, kita berlumba-lumbalah mempertingkatkan amalan kita. Kerana akhir Ramadan nanti, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala segala amalan yang kita laksanakan sepanjang Ramadan ini mudah-mudahan diterima, kita diampunkan segala dosa-dosa kita dan kita kembali kepada fitrah, iaitu ibarat bayi yang baru dilahirkan, yang terhindar daripada segala dosa. Justru itu, segala ibadat yang kita lakukan, bersungguh-sungguhlah pada baki Ramadan yang ada ini. Kerana Ramadan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala pada kita dengan gandaan pahala yang berlipat kali ganda. Justru itu, janganlah kita abaikan setiap saat dalam bulan Ramadan ini. Jagalah waktu dalam Ramadan ini. Bahkan orang yang tidur sedang berpuasa itu pun Allah Ta'ala ganjari dengan pahala. Maka perbanyakkanlah ruang dan peluang. Yang paling penting, hindari diri kita daripada perkara-perkara yang sia-sia, seperti berkata-kata dengan perkataan yang kotor, kita mengumpat dan sebagainya yang boleh merosakkan pahala puasa kita. Hadirin sekalian, yakinlah bahawa setiap perkara yang kita lakukan ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau baik amalan kita, maka pahalalah ganjarannya. Kalau buruk amalan kita, maka dosalah yang kita terima. Justru itu, kesempatan Ramadan yang ada ini, pertingkatkan amalan, tujuannya untuk mengelokkan akhlak kita, mendidik hati kita, menundukkan nafsu kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Akhirnya matlamat kita, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang berpuasa ini dan layak untuk masuk ke syurga Allah, syurga yang dinamakan sebagai syurga yang melalui pintu Babur Rayyan, iaitu pintu Ar-Rayyan. Mudah-mudahan orang yang berpuasa dengan ikhlas, Allah Subhanahu Wa Taala ganjari dengan pahalanya yang berlipat kali ganda. Tujuannya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita bahagia di dunia dan kita sejahtera di akhirat nanti. Hingga bertemu di lain kesempatan. Sekian daripada saya.